Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower FB Soleha Mat Taha. Okey, ada siapa sekarang yang menemani live Soleha? Boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan Soleha punya link FB live pada petang ini, supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Waalaikumsalam. Hai Ida. Hai Kak Zamila. Hai Kak Tini. Lagi siapa? Hai Liana. Soalnya dah kenal dah. Follower yang selalu join dan support live Soleha setiap hari. Alhamdulillah. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu di wall Soleha hari yang ke-338. Alhamdulillah. Tajuk hari ini adalah siapakah mereka golongan yang Allah benci. Kita mestilah nak jadi golongan yang Allah sayangkan. Okey. So tetapi kita kena tahu dan cek satu persatu, kod-kod ada rakan-rakan kita ke, ada dalam diri kita sendiri ke masih terselit sikap-sikap yang Allah benci, golongan-golongan yang Allah benci, supaya kita tinggalkan terus, insya-Allah. Okey. Sebelum tu mari kita sama-sama mulakan sharing ilmu kita pada petang ini dengan selawat dan juga doa seperti kebiasaan, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Okey. Berbalik kepada tajuk kita hari ni. Saya nak share dengan anda ada 7 golongan orang yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang pertama, golongan pertama yang Allah benci adalah golongan yang selalu melakukan maksiat dan dosa besar. So ini adalah antara golongan yang Allah murka dan benci, dan mereka ini akan dicampakkan ke dalam api neraka sebelum mereka sempat bertaubat. Sebab itulah kita, bila kita sedar kita ada melakukan dosa, walaupun dosa kecil, kita sedar kita buat dosa ni, hendaklah segera kita bertaubat, hendaklah segera kita beristighfar dan sentiasa untuk mengubah, berazam untuk tidak mengulangi lagi kesilapan tersebut. Kita tak nak dibenci oleh Allah, kita tak nak dimurkai oleh Allah. Yang kita nak adalah kita menjadi kesayangan Allah, kita mendapat redha Allah dunia dan akhirat, insya-Allah. So kalau kita sedar kita ada termengumpat orang, ada tersebarkan aib orang, stop daripada melakukan perkara-perkara itu. Sebab ia akan mengundang kemurkaan Allah. Ia akan terus menjadikan kita ni orang yang sangat dibenci oleh Allah. Sebab segala perkara itu hanyalah perkara yang negatif dan perkara yang sia-sia, di mana kita suka cari salah orang, kita suka mengumpat orang, suka tabur fitnah, suka nak bergaduh sana sini, suka berdendam, suka putuskan silaturahim. Semua ni adalah golongan yang Allah murka. Dan orang yang selalu berbuat maksiat, contohnya orang yang selalu berzina, orang yang selalu mencuri, merompak, membunuh, dan juga berkelakuan tidak sopan, tidak senonoh, yang mana lelaki nak jadi perempuan, perempuan nak jadi lelaki. So kita ingat, kenang kembali kisah Nabi Lut, kaum Nabi Lut yang sangat-sangat dimurkai Allah, sehingga Allah turunkan azab kepada semua mereka. Tak ada seseorang pun yang akan tertinggal diazab oleh Allah, hanya sekelompok kaum yang buat musibah ni, hanya segolongan kaum yang buat musibah dan perkara yang tidak elok, tetapi Allah turunkan bala kepada semua. Sebab tu bila kita sedar kita ada buat silap, buat dosa kecil, apatah lagi dosa besar, segerakan bertaubat. Taubatan nasuha. Sebab Allah itu Maha penerima taubat. Selagi pintu taubat belum ditutup, insya-Allah, selagi kita tahu, kita sedar kita sedang buat dosa ni, kita segera berubah, segera bertaubat, berazam dah tak nak dah ulang lagi, insya-Allah. Okey, itu yang pertama.
Okey, golongan kedua, golongan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah mereka yang lupa serta malas berzikir. Sila-sila hari bulan tak tahu pun zikir tu apa. Zikir tu adalah tanda kita menyebut nama Allah, kita mengingati Allah dengan menyebut Asmaul Husna, dengan menyebutkan kalimah-kalimah thayyibah, dengan mengucapkan kata-kata yang boleh mengingatkan diri kita dengan Allah, sebagai contoh Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. So semua tu adalah contoh-contoh kita boleh berzikir dengan mengingati Allah. Tetapi kalau sehari kita masih tidak sempat untuk berzikir, tahulah kita Allah akan benci kepada kita, Allah akan murka ke atas kita, sebab kita ada masa 24 jam tetapi tak ada 1 minit, 2 minit hingga 1 jam pun kita untuk luangkan masa untuk berzikir mengingati Allah. Sebabnya orang yang sentiasa berzikir, orang yang sentiasa mengingati Allah dan mengingati mati ialah orang yang sentiasa dipayungi dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. So kita nak jadi orang yang mana? Kita nak jadi orang yang rajin berzikir ke orang yang sangat malas berzikir hingga tak ada masa langsung nak sebut nama Allah? Alangkah sayangnya. So hati-hati, jangan kita menjadi kebencian Allah, tetapi jadilah kesayangan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ketiga, golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah golongan yang syirik kepada Allah. Jangan kita menyekutukan Allah, jangan kita mengaku Tuhan lain selain Allah, tetapi hanyalah kita ni beriman dan pegang akidah Islam yang satu ni, bahawa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Jangan kita syirik kepada Allah, melakukan sesuatu perkara yang mengundang kemurkaan Allah dengan menyembah berhala, dengan menyembah makhluk lain, dengan menyembah pokok dan sebagainya, dengan mengagung-agungkan makhluk lain. So itu adalah sesuatu yang syirik. Kita kena tinggalkan benda-benda syirik ni supaya Allah tak murka dekat kita, Allah tak benci dekat kita. So tinggalkan semua perkara yang syirik dan berpaksilah dan berimanlah hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan meyakini rukun iman, rukun Islam, dan kita mengaku kita ni adalah orang Islam dengan kita mengamalkan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya, insya-Allah. Solat jaga, puasa jaga, zakat jaga, menunaikan haji dan umrah bagi yang berkemampuan. So kita jaga semua tu. Insya-Allah bila kita jaga dan kita clear bahawa kita ni memang orang Islam, memang kita ni adalah pegang title Islam dan kita berkelakuan seperti orang Islam, so insya-Allah kita akan mendapat balasan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang keempat, golongan keempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah golongan yang cinta kepada dunia melebihi daripada cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau kita nak sayang manusia, berpada-pada. Kita nak sayang kepada makhluk lain, berpada-pada. Jangan kita terlampau cintakan keduniaan. Jangan kita terlampau mengejar keduniaan sehingga kita abaikan akhirat kita. Kita dok sibuk nak design rumah kita dekat dunia ni. Nak rumah besar-besar, nak rumah bertingkat-tingkat, and then kita lupa nak design rumah kita dekat akhirat kelak. So sayanglah. Bagaimana rumah kita dekat akhirat nanti? Macam mana anak-anak kita? Adakah kita dah corakkan anak-anak kita ni menjadi anak yang soleh dan solehah? Adakah kita ni telah ada ilmu pengetahuan yang kita sebarkan? Bagaimana amal jariah kita? Tabung amal jariah kita ni dah penuh ke belum? So adakah kita cakna dan kita cek satu persatu apa persediaan bekalan akhirat yang kita nak bawa di rumah tempat kekal kita nanti di sana? Adakah kita masih sibuk lagi nak cari kemewahan dunia, kesenangan dunia, keseronokan dunia, sampailah kita mengabaikan solat kita entah ke mana, pakaian kita entah macam mana, aurat kita terdedah sana sini. So sayang, kita tak nak menjadi kebencian Allah. Kita buat apa yang Allah suruh, kita tinggalkan apa yang Allah larang. InsyaAllah kalau kita menjadi hamba yang patuh, hamba yang bertakwa, kita nak apa sekalipun, kita nak syurga Firdaus sekalipun, kalau kita menjadi orang yang paling beriman, insyaAllah Allah akan beri. Dengan syarat kita ni sentiasa menjaga Allah dalam kehidupan kita, dunia dan akhirat. Tak pernah langsung kita tinggalkan akhirat kita, tetapi kita selalu pegang. Kejar akhirat, dunia akan datang bergolek, insya-Allah.
Okey, tu golongan yang keempat. Golongan kelima yang akan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang sombong dan takabur. Orang yang sombong dan takabur sangat dibenci oleh Allah. Dah lah miskin, lepas tu sombong lagi. Sebab tu, bila kita tahu kita susah, kita sulit, Allah suruh kita berusaha, Allah suruh kita berikhtiar, Allah suruh kita bertawakal. Bukannya bila kita sedar diri kita miskin, diri kita susah, diri kita tak ada upaya, bukannya kita duduk tanpa buat apa-apa. Sebabnya, cuba jadikan contoh, orang OKU pun boleh jadi jutawan. Orang OKU pun boleh berjaya dengan hanya 2 jari je boleh digerakkan. Sebab apa? Sebab dia sedar bahawa dia nak bermanfaat kepada ramai orang. Sebab tu, kita sehari-harian kita kena jaga niat kita. Ya Allah, aku nak jadi manusia bermanfaat. Aku punya anggota badan yang sempurna, panca indera yang cerah, apa semua Allah bagi cukup sempurna. Tetapi kenapa aku tak gunakan ke arah kebaikan? Orang OKU pun boleh berjaya. Kita masih lagi dengan perangai malas, masih lagi dengan perangai yang suka beralasan, masih lagi suka bertangguh. So kejayaan pun bertangguhlah nak datang dekat kita. Kalau kita nak berjaya, kita kena fokus, committed, capai apa yang kita nak tu dengan action. Sebab kuasa sebuah tindakan ni akan menghasilkan result yang luar biasa. Kalau kita nak berjaya, bukan kerana orang lain tetapi diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang kena bangkit, diri kita sendiri yang kena lawan, diri kita sendiri yang kena bertindak, bukan orang lain. Sebab kejayaan diri kita ni adalah bermula daripada action dan tindakan diri kita. So, adakah anda masih nak merasa ego, sombong, masih tak nak top up ilmu, masih merasakan diri tu pandai, padahal bila kita tanya masih tak tahu hukum hakam, tak tahu hukum agama Islam. So di sinilah kita rendahkan hati kita, rendahkan hati, turunkan ego kita, kita belajar daripada bawah. Contohlah kita tak pandai mengaji, tak apa belajar daripada it's okay kalau kita buat sekarang. Jangan kita terlambat, jangan kita terlewat, kita menyesal, ya Allah, menyesalnya aku tak belajar mengaji dulu. Ya Allah, menyesalnya aku dah tua-tua macam ni, dah nak nyanyuk, dah nak hilang ingatan pun. Dah rasa macam, ya Allah, fikiran aku nak menyebut pun satu persatu pun masih lidah tu rasa macam keras je, susah nak menyebut. Sebab tu, selagi kita masih muda, saat ni masih muda, masih bertenaga, masih ingatan kuat, belajarlah mengaji, tak apa. Macam Solehah pun masih lagi belajar. Sebab Solehah sedar, Solehah banyak lagi benda yang Solehah tak tahu. Masih lagi banyak yang kita nak belajar sebab kita nak berbakti kepada ummah. Sebab tu kita kena belajar, bukannya kita sombong. Kita cakap kita dah tahu. Padahal kita makin kita belajar, makin kita tak tahu. Makin kita belajar, rupanya makin banyaklah ilmu yang aku tak tahu rupanya. So turunkan ego, jadilah orang yang humbleness, yang sentiasa merendah diri, yang sentiasa turunkan ego. Makin kita berjaya, bukan menjadikan kita menjadi seorang yang sombong, tetapi makin kita berjaya adalah menjadikan diri kita ni semakin merendah diri. Jadilah seperti padi yang semana semakin dimasak, semakin dia menunduk. Jangan kita menjadi seperti bangunan yang mencakar langit, semakin tinggi, semakin membongkak, membangga diri sehingga lupa Allah, sehingga lupa jasa orang-orang sekeliling. So tak nak jadi orang yang sombong dan takabur, lalu akan dimurkai serta dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang keenam, antara golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang tidak bersyukur dan suka komplain. So adakah anda hari ini sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ucapkan terima kasih atas sekecil-kecil nikmat yang Allah beri. InsyaAllah Allah akan gandakan kita dengan nikmat yang lebih besar. Setiap pagi, zahirkan kesyukuran kita, ucapkan terima kasih kepada Allah yang memberi rezeki. Jangan kita lupa dan jangan kita jadi orang yang kufur nikmat. Bersyukurlah masih bernafas. Bersyukurlah masih dilahirkan dalam Islam. Bersyukurlah masih punya rasa iman dan untuk beribadah, masih ada rasa keinginan dan masih lagi merasa nikmat, kemanisan dalam beribadah. Bersyukurlah, stop komplain. Sebab ada orang yang tak ada rumah tinggal, tempat tinggal, ada orang yang tak ada rumah pun, rumah atap bocor, ada orang yang duduk tidur di bawah jambatan, tetapi kita
sampai hari ni masih selesa, tetapi masih lagi tak nak berubah, masih lagi suka komplain, masih lagi menjadi orang yang tidak bersyukur, lalu Allah benci kepada kita. So jadilah kesayangan Allah dengan banyakkan bersyukur, banyakkan berterima kasih kepada Allah. Tanda kita bersyukur adalah kita banyak melakukan solat sunat, duha, dan tanda kita berterima kasih kepada Allah adalah dengan cara kita banyakkan bersedekah dan banyakkan berzakat, insya-Allah. Okey, dan yang terakhir, golongan ketujuh yang Allah benci adalah orang yang menentang ajaran agama Islam. So hati-hati, kalau kita suka menganjing, kita suka memperlekehkan agama Islam, kita suka mempersendakan agama Islam, kita adalah golongan yang dibenci oleh Allah. Kita dok mengata ustaz ulama itu ini, kita jatuh berdosa besar. Kita seperti orang yang memperlekehkan agama, kita abaikan agama, kita mengutuk orang yang menyampaikan ilmu agama, kita adalah orang yang berdosa besar. Sebab tu jaga percakapan kita, jangan mengata orang itu ini, jaga mulut kita, jaga lisan kita, jaga hati kita. Hati kita ni nak kena sentiasa clear. Jangan ada penyakit hati, jangan ada rasa iri hati tengok kejayaan orang lain. Tetapi senang hatilah dan sentiasalah mengucapkan tahniah kepada dia, meraihkan kejayaan dia, bersyukur dengan kejayaan dia dan doakan supaya kita pun boleh ikut dan tiru kejayaan dia. Jadilah orang yang sentiasa bersyukur dengan menjaga agama Islam, jaga solat kita, lakukanlah dan beramallah dengan ilmu agama Islam, dengan kita beriman kepada Allah, mengenal Allah, ma'rifatullah, insya-Allah kita akan merasai nikmat iman yang sebenarnya. So kalau kita nak menjadi golongan yang sentiasa disayangi Allah, selalulah beriman dan beramal seperti kita ni memang orang Islam. Bukannya Islam hanya pada IC, bukannya Islam hanya pada kad pengenalan, tetapi perlakuan kita tak menunjukkan pun kita ni Islam. Na'udzubillah min zalik. So sama-sama kita doakan semoga Allah jadikan kita ni sebaik-baik hamba yang sentiasa nak berubah menjadi seseorang yang lebih baik. Diri kita ni adalah lebih baik daripada hari semalam. Attitude kita ni, sikap kita ni adalah lebih baik daripada hari semalam. Kalau semalam aku tak sempat nak berzikir, hari ni aku dah mula berzikir. Kalau semalam aku solat lambat, hari ni aku dah solat awal waktu. Kalau semalam aku tak sempat nak bersedekah, hari ni aku dah mula bersedekah. Itulah sebaik-baik hamba, mengamalkan apa yang Islam ajar dan menyampaikan kebaikan kepada semua orang untuk turn back to Allah, insya-Allah. Okey, semoga bermanfaat perkongsian Solehah hari ini. Solehah sentiasa mendoakan anda semua kaya berjaya dunia akhirat. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada orang yang menyampaikan ilmu. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Allah yang mengizinkan kita untuk menuntut ilmu di majlis taman-taman syurga ini, insya-Allah. Okey. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.